salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Muhammad Azri dan rakan-rakan sekelas dalam mata pelajaran Perlembagaan Malaysia. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 7 orang ahli akan membentangkan tentang tajuk Badan Perundangan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia dan secara rasmi dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957, digubal atas nasihat Suruhanjaya Red. Ideologi rukun negara juga menitik beratkan kepentingan keluhuran perlembagaan dalam sesebuah negara untuk menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara kita Malaysia. Perlembagaan persekutuan ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan terutama dalam usaha pentadbiran negara dan menjaga kebajikan semua warga negara tanpa mengira ras, bangsa, dan agama. Perlembagaan persekutuan ini mencakupi aspek yang sangat luas dan melibatkan semua peringkat masyarakat dalam Malaysia. Terdapat 15 bahagian yang merangkumi perkara bersangkut paut dengan persekutuan, hak asasi manusia sebagai warga negara Malaysia, kewarganegaraan, negeri-negeri kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja, hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra, dan sebagainya. Ideologi rukun negara yang ketiga ini menunjukkan betapa pentingnya perlembagaan dalam negara kita. Mentaati dan meluhurkan perlembagaan merupakan tanggung jawab setiap warga negara tanpa mengira ras, bangsa, dan agama. Kuasa eksekutif, legislatif, dan kehakiman merupakan kuasa yang diasingkan kerana risaunya ada penyelewengan kuasa dalam menjalankan tugas masing-masing. Oleh itu, kuasa eksekutif, legislatif, dan kehakiman dipisahkan antara satu sama yang lain dan menyumbangkan peranan yang berlainan dan adalah tunggal dalam kuasa masing-masing. Merujuk kepada bab yang keempat dalam Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan tentang Badan Perundangan Persekutuan, mencatatkan keanggotaan Dewan Negara dan Dewan Rakyat, kelayakan untuk menjadi ahli dalam Dewan, hilang kelayakan untuk menjadi ahli dalam Dewan, pembubaran Parlimen, keistimewaan Parlimen, dan lain-lain. Setiap bahagian dalam bab ini menerangkan secara sangat jelas tentang peranan dan tugas setiap ahli dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara diketuai oleh Yang di-Pertua, dibantu oleh timbalannya, dan dianggotai oleh 70 orang ahli, namun jumlahnya boleh ditambah atau dikurangkan menurut undang-undang yang ditetapkan. Manakala Dewan Rakyat harus terdiri daripada 222 orang ahli yang dipilih. Setiap warga negara yang berusia tidak kurang daripada 30 tahun layak menjadi ahli Dewan Negara dan mana-mana warga negara yang berusia tidak kurang daripada 21 tahun layak untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Ahli Parlimen boleh hilang kelayakan sekiranya dia didapati tidak sempurna akal, bankrupt, memegang jawatan gergaji, tidak menyerahkan penyata perbelanjaan pilihan raya, telah disabitkan atas kesalahan, dan telah mendapat kewarganegaraan dari negara luar persekutuan. Seseorang itu juga tidak boleh menjadi ahli dalam kedua-dua dewan pada waktu yang sama. Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk memanggil Parlimen dan berkuasa untuk membubarkan Parlimen. Sekiranya Parlimen dibubarkan, pilihan raya umum harus diadakan dalam 60 hari dari tarikh bubar. Yang di-Pertua, timbalan yang di-Pertua, dan setiap usaha Dewan juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan Parlimen berjalan langsung dengan lancar. Dalam tulisan ini juga akan mengupas secara lebih lanjut berkenaan setiap perkara yang termaktub dalam bab 4 Perlembagaan Persekutuan ini. Keanggotaan Dewan Negara. Dewan Negara merupakan majelis tertinggi di dalam Parlimen Malaysia. Ahli-ahli Dewan Negara dikenali sebagai senator dan dipilih oleh baginda Yang di-Pertuan Agong berdasarkan beberapa aspek. Antara aspek-aspek tersebut adalah seseorang yang mempunyai pelbagai keunggulan dalam bidang profesi, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan juga aktiviti kebudayaan. Memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang merupakan salah satu ciri-ciri ataupun salah satu aspek yang membuat seseorang boleh dicalonkan sebagai wakil Dewan Negara. Selain itu, seseorang itu juga dipilih
adalah untuk menjadi wakil bagi ras minoriti di Malaysia, dan ada juga yang dipilih untuk mewakili dan menjaga hak orang asli. Anggota Dewan Negara berjumlah 70 orang, yaitu terdiri daripada 44 orang yang mendapat lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong, manakala 26 orang adalah wakil bagi setiap Dewan Undangan Negeri yang ada di Malaysia berdasarkan Pasal 4 dalam Perlembagaan Malaysia. Walau bagaimanapun, jumlah wakil bagi setiap negeri ini boleh berubah jika mendapat persetujuan setiap ahli Dewan Negeri yang ada di dalam negeri tersebut. Dan setiap ahli Dewan Negara hanya boleh berkhidmat selama 3 tahun ataupun selama 2 penggal, sama ada secara berturut-turut maupun secara berkala. Sehingga Mei 2022, terdapat 8 kekosongan ahli Dewan Negara di Malaysia. Seterusnya adalah keanggotaan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat adalah ahli-ahli di dalam Dewan Undangan Negeri yang telah dipilih oleh pengundi-pengundi yang layak di dalam setiap negeri-negeri yang ada di Malaysia. Jumlah ahli Dewan Negara adalah seramai 222 orang ataupun 222 kerusi. Dan sehingga Mei 2022 terdapat 2 kekosongan di dalam Dewan Rakyat kerana wakil mereka meninggal dunia. Wakil rakyat bagi setiap negeri adalah seperti berikut, di mana Johor mempunyai 26 kerusi, Perak mempunyai 24 kerusi, Kedah mempunyai 15, dan masing-masing 14 kerusi ataupun 14 orang wakil daripada Melaka, Terengganu dan juga Negeri Pahang, dan 8 orang daripada Negeri Sembilan. Pulau Pinang mempunyai 15 orang ataupun 15 kerusi. Perlis mempunyai 3 orang kerusi dan merupakan jumlah yang paling sedikit ahli untuk menjadi untuk wakil Dewan Rakyat. Dan seterusnya adalah Sabah mempunyai 25 kerusi dan Sarawak yang mempunyai jumlah tertinggi sebanyak 31 kerusi ataupun 31 orang wakil bagi negeri Sarawak di dalam Dewan Rakyat. Seterusnya adalah Carta Organisasi Dewan Rakyat. Peringkat tertinggi di dalam Dewan Rakyat adalah Yang di-Pertuan Agong, manakala seterusnya adalah Yang di-Pertua Dewan Rakyat, yaitu YB Tan Sri Azhar Azizan Harun, dan timbalan beliau adalah YB Datuk Muhammad Rashid bin Hasnon, manakala Setiausaha Dewan Rakyat pula adalah Dr. Nizam Maidin bin Bacha Maidin. Dan seterusnya adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 yang mengetuai Kabinet Menteri seramai 60 orang. Seterusnya adalah parti-parti dalam Dewan Rakyat. Sehingga Mei 2022, Barisan Nasional mempunyai 18 kerusi, manakala PAS, Bersatu dan PBB mempunyai masing-masing 10 orang kerusi ataupun 10 orang wakil di dalam Dewan Negara, manakala Gabungan Pakatan Harapan mempunyai 97 kerusi ataupun 97 orang wakil, dan untuk Pejuang dan Parti Bebas masing-masing mempunyai 4 orang wakil, dan lain-lain parti mempunyai 8 kerusi ataupun 8 orang. Seterusnya adalah syarat kelayakan menjadi ahli parlimen di Malaysia. Syarat yang pertama adalah seseorang itu haruslah warga negara Malaysia, berumur 30 tahun untuk layak menjadi wakil Dewan Negara, manakala 25 tahun ke atas untuk ahli Dewan Rakyat. Dan seseorang itu haruslah mempunyai kesempurnaan akal dan fikiran. Selain itu, untuk menjadi ahli Dewan Negara juga ataupun Dewan Rakyat, seseorang itu tidak diisytiharkan sebagai muflis ataupun seseorang itu tidak memiliki jawatan yang mempunyai sebarang pendapatan. Seterusnya adalah kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen di Malaysia. Terdapat beberapa aspek yang boleh menyebabkan seseorang itu boleh kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen di Malaysia. Antaranya adalah melakukan kesalahan berkaitan dengan pilihan raya. Jika seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan pilihan raya, kalian individu tersebut akan ditarik selama 5 tahun jika tidak mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Individu tersebut juga boleh dipenjara selama 1 tahun dan didenda tidak kurang daripada RM2,000. Dan hukuman ini akan bermula 14 hari daripada individu tersebut disabitkan hukum ataupun terbukti bersalah. Antara sebab lain yang menyebabkan seseorang boleh kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen di Malaysia juga adalah apabila
seseorang ahli Dewan Rakyat melepaskan jawatan beliau di dalam ahli Dewan Rakyat tersebut. Dan keahlian beliau juga akan ditarik selama 5 tahun dan tidak boleh mencalonkan diri untuk menjadi wakil kepada mana-mana dewan yang ada di Parlimen di Malaysia, sama ada Dewan Negara maupun Dewan Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Said dan hari ini saya akan terangkan perkara 51 iaitu pelepasan keahlian oleh ahli-ahli Dewan. Pertama sekali ialah pelepasan keahlian berlaku apabila seseorang ahli daripada mana-mana Dewan Negara boleh melepaskan keahliannya atau melepaskan jawatan mereka dengan memberikan surat yang tangani sendiri oleh mereka kepada Speaker Dewan Rakyat bagi ahli Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Negara bagi ahli Dewan Negara. Selain itu, apabila seorang ahli Dewan Rakyat atau Dewan Parlimen meletakkan jawatan atau melepaskannya, beliau juga telah hilang layakan untuk bertanding dalam pilihan raya untuk kerusi Parlimen untuk 5 tahun bermula daripada tarikh peletakan jawatan beliau mengikut isu perkara 48 Seksi 6 Perlembagaan Persekutuan. Antara sebab ahli Dewan Negara meletakkan jawatan dan ini telah ditanya di bawah perkara 481 seperti tidak sempurna akal, menjadi gila, menjadi bankrupt, memegang jawatan yang mempunyai pendapatan seperti perkhidmatan awam. Selain itu, ahli parlimen juga boleh didesak untuk meletakkan jawatan atas sebab keluar parti oleh rakyat tempatan kerana ini dikenali sebagai lompat parti. Seterusnya saya akan terangkan perkara 52 iaitu ketidakhadiran ahli. Pertama sekali, Dewan Negara bagi Persekutuan Malaysia ialah gabungan Dewan Parlimen dan Dewan Rakyat yang mempunyai 70 ahli. 26 daripada Dewan tersebut adalah melalui undian dan setiap negara mempunyai 2 orang wakil. Setiap ahli tersebut mempunyai peranan yang penting dan ketidakhadiran mereka memberi kesan kepada tugas Dewan Negara ialah mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang dibawa naik oleh Dewan Rakyat sebelum diperkenankan oleh Baginda di-Pertuan Agong. Antara sebab Dewan Negara boleh mengisytiharkan bahawa kerusi ahli parlimen kosong apabila beliau tidak hadir ke mana-mana majlis Dewan Negara selama 6 bulan. Hal ini disebabkan 6 bulan merupakan tempoh yang paling lama untuk seseorang ahli parlimen untuk tidak menghadiri ke majlis tersebut dengan bersebab kerana ia merupakan salah satu syarat menepati peruntukan perlembagaan. Seseorang ahli mana-mana satu majlis parlimen telah diberi kebenaran bercuti daripada menghadiri sidang majlis parlimen yang dia menjadi ahlinya. Tidaklah boleh kerana selama tempoh kebenaran bercuti itu dengan apa-apa cara sekalipun untuk mencari hal ehwal dan urusan majlis parlimen kecuali negara diisytiharkan darurat dan hanya di-Pertuan Agong sahaja yang mampu untuk membuat keputusan tersebut. Seterusnya saya akan terangkan perkara 53 iaitu keputusan tentang kehilangan. Kejadian seperti ini boleh berlaku apabila berbangkit apa-apa soal sama ada seorang ahli suatu majlis parlimen telah hilang kelayakannya untuk menjadi ahli. Hal ini membuat majlis parlimen untuk mengambil keputusan mengenai perkara berikut dengan adil dan saksama. Keputusan majlis parlimen adalah muktamad tapi dengan syarat mereka perkara ini tidak boleh menjadi penyebab untuk menghalang amalan majlis parlimen menanggung suatu keputusan penting bagi membolehkan diambil atau ditentukan apa-apa prosiding yang mungkin menyentuh keputusannya. Selain itu, jika seorang dari ahli mana-mana satu majlis parlimen yang telah hilang kelayakan di bawah perenggan I fasa 1 perkara 48 atau di bawah suatu undang-undang persekutuan yang telah dibuat menurut fasa 2 perkara 48 serta fasa 1 tidak boleh terpakai dan dia hendaklah dihentikan untuk menjadi ahli majlis parlimen itu dan kerusinya hendaklah menjadi kosong apabila beliau hilang kelayakannya berkuat kuasa mengikut fasa 4 perkara 48. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Utok. Nombor majik saya YE21110006. Hari ini saya akan membentangkan 3 perkara iaitu perkara 54, perkara 55 dan perkara 56. Yang pertama, perkara 54. Kekosongan di dalam Dewan Negara dan kekosongan luar jangka. Sesuatu kekosongan di kalangan ahli Dewan Negara atau sesuatu kekosongan luar jangka di kalangan ahli Dewan Rakyat, maka kekosongan ahli Dewan Rakyat luar jangka itu hendaklah diisi dalam tempoh 60 hari dari tarikh dipastikan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara dengan 2 syarat. Syarat pertama, kegagalan membuat apa-apa pelantikan sedemikian dalam tempoh yang dinyatakan dalam pasal ini tidaklah menidaksakan apa-apa pelantikan yang dibuat
di luar tembok itu. Dan syarat yang kedua, kekosongan luar jangka itu tidak boleh diisi melainkan jika yang dipertua Dewan Rakyat memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya secara bertulis bahwa kekuatan dari segi bilangan parti yang membentuk majoriti semua ahli Dewan Rakyat terjejas oleh kekosongan itu, dan dalam keadaan sedemikian kekosongan itu hendaklah diisi dalam masa 60 hari dari tarikh pemberitahuan itu diterima. Jika sesuatu kekosongan dalam ahli Dewan Negara adalah berhubungan dengan sesuatu kekosongan yang hendaklah diisi oleh sesuatu ahli yang hendaklah dipilih oleh sesuatu negeri mengikut jadual ke-7, maka peruntukan pasal 1 tidaklah terpakai bagi mengisi kekosongan itu. Seterusnya, perkara 55, memanggil, memprorog dan membubarkan parlimen. Yang di-Pertuan Agong boleh memprorog atau membubarkan parlimen dan boleh bertindak balas atas sebarang nasihat ataupun atas permintaan Perdana Menteri. Melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu, parlimen hendaklah terus berjalan selama 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya dan selepas itu adalah terbubar. Apabila parlimen bubar, suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh ia bubar dan parlimen hendaklah dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh itu. Perkara 56 yang dipertua dan timbalan yang dipertua Dewan Negara. Dewan Negara hendaklah dari semasa ke semasa memilih seseorang daripada ahlinya untuk menjadi yang dipertua Dewan Negara dan seseorang untuk menjadi timbalan yang dipertua Dewan Negara. Seseorang ahli yang dipilih menjadi yang dipertua atau timbalan yang dipertua hilang kelayakan untuk memegang jawatan itu jika selepas 3 bulan dari pemilihannya untuk memegang jawatan itu atau pada bila-bila masa. Syaratnya, kehilangan kelayakan itu tidaklah terpakai jika organisasi atau badan itu menjalankan apa-apa kerja, kebajikan atau sukarela atau tujuan yang berfaedah kepada masyarakat atau mana-mana bahagiannya. Jika berbangkit apa-apa soal mengenai kehilangan kelayakan yang dipertua atau timbalan yang dipertua di bawah pasal 5, maka Dewan Negara hendaklah mengambil keputusan mengenainya dan keputusan itu adalah muktamad. Manakala yang dipertua dan timbalan-timbalan yang dipertua dalam Dewan Rakyat pula, kedua-dua timbalan yang dipertua Dewan Rakyat membantu yang dipertua di Dewan Rakyat dan mereka akan mempengerusikan persidangan secara bergilir semasa ketiadaan yang dipertua Dewan Rakyat. Dewan Rakyat hendaklah dari semasa ke semasa membuat pemilihan. Yang pertama adalah sebagai yang dipertua Dewan Rakyat, seseorang sama ada yang menjadi ahli Dewan Rakyat atau yang layak dipilih menjadi ahli yang sedemikian. Yang kedua, 2 orang timbalan yang dipertua daripada kalangan ahli adalah Dewan Rakyat. Dan Dewan Rakyat tidak boleh melakukan apa-apa urusan semasa jawatan yang dipertua adalah kosong dan sepanjang pemilihan dijalankan seperti yang telah tertakluk pada pasal -3. Syarat peletakan jawatan yang pertama, yang dipertua pada bila-bila masa sahaja boleh meletakkan jawatannya dengan melalui surat yang telah ditandatangani sendiri dan ditujukan kepada Setiausaha Dewan Rakyat. Yang kedua, pada semasa kekosongan jawatan yang dipertua ataupun sepanjang dipertua tidak hadir dalam mana-mana persidangan, melainkan oleh sebab Dewan Rakyat bermesyuarat buat kali pertama selepas pilihan raya umum dilakukan, maka seorang ahli sebagaimana yang telah ditentukan hendaklah bertindak sebagai yang dipertua ataupun sebagai wakil. Syarat peletakan jawatan yang seterusnya adalah jika ahli undangan sesuatu negeri dipilih menjadi yang dipertua, maka dia hendaklah berhenti menjadi ahli Dewan Undangan Negeri itu sebelum menjalankan fungsi jawatannya. Seterusnya adalah jika berbangkit apa-apa soal mengenai kehilangan kelayakan yang dipertua ataupun timbalan yang dipertua di bawah pasal 5, maka Dewan Rakyat hendaklah mengambil keputusan mengenainya dan keputusan itu adalah muktamad. Bagi yang dipertuan dan timbalan-timbalan yang dipertuan Dewan Rakyat adalah Parlimen hendaklah melalui undang-undang dalam membuat peruntukan bagi saraan yang dipertuan dan timbalan bagi Dewan Negara
dan saraan yang diperuntukkan sedemikian bagi yang beri bantuan adalah hendak dipertanggungjawabkan pada kumpulan wang yang telah disatukan. 59 adalah sumpah oleh ahli-ahli. Yang pertama, tiap-tiap ahli satu majlis parlimen hendaklah bersumpah sebelum mengambil kerusinya di hadapan orang yang mempengerusikan majlis parlimen tersebut mengikut bentuk yang dinyatakan dalam jadual ke-6. Yang kedua, jika seseorang ahli tidak mengambil kerusinya dalam masa 6 bulan dari tarikh majlis parlimen itu bersidang setelah pertama kalinya berjalan, ataupun selepas pemilihan dalam masa yang lebih lanjut sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Majlis Parlimen, maka kerusinya akan menjadi kosong. Titah oleh Yang di-Pertuan Agong adalah Yang di-Pertuan Agong merupakan bertitah kepada mana-mana satu Majlis Parlimen atau kedua-dua Majlis Parlimen sesama. Peruntukan khas tentang Jemaah Menteri dan Peguam Negara. Ahli-ahli Kabinet kebanyakannya telah memenuhi taraf menteri. Ketua Cawangan Undang-Undang Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang adalah Peguam Negara. Terdapat 4 perkara dalam peruntukan khas. Yang pertama adalah setiap ahli Kabinet mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam perbincangan majlis parlimen yang lain. Yang kedua, mana-mana majlis parlimen boleh melantik peguam negara atau mana-mana ahli jemaah menteri untuk menjadi ahli mana-mana jawatan kuasanya, walaupun dia bukan ahli majlis parlimen. Yang ketiga adalah orang yang bukan ahli parlimen tidak dibenarkan mengundi dalam parlimen itu atau dalam mana-mana jawatan kuasanya. Yang terakhir adalah ahli kabinet yang dimaksudkan termasuklah timbalan menteri dan setiausaha parlimen. Seterusnya adalah tata cara parlimen. Tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini dan peruntukan undang-undang persekutuan, setiap majlis parlimen hendaklah mengawal selia tata caranya sendiri. Ketidakhadiran atau kekosongan dalam keahlian tidak mempengaruhi prosiding yang berlaku dalam parlimen. Parlimen hendaklah mengambil keputusan dengan majoriti ahli biasa mengundi dan orang yang mengetuai. Tiada keputusan yang berkaitan dengan tata caranya boleh diambil tanpa majoriti tertentu atau bilangan undi yang tertentu. Ahli yang tidak hadir adalah dilarang mengundi sama sekali. Kuasa khas diberikan kepada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kuasa khas ini dipanggil sebagai keistimewaan parlimen. Keistimewaan tersebut adalah kesahan prosiding tidak boleh dipersoalkan dalam parlimen. Seterusnya, tiada seorang pun yang boleh dikenakan prosiding atas apa yang disiarkan di bawah kuasa majlis parlimen. Selain itu juga, tiada seorang pun yang boleh dikenakan prosiding berkenaan apa yang dikatakan oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja, kecuali jika dia menganjurkan penghapusan perlembagaan. Perkara yang seterusnya adalah saraan ahli. Parlimen hendaklah melalui undang-undang membuat peruntukan bagi saraan ahli-ahli setiap majlis parlimen. Berikut merupakan jumlah peruntukan yang diberikan kepada ahli-ahli majlis parlimen tersebut. Perkara yang terakhir adalah setiausaha Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Setiap majlis parlimen hendaklah mempunyai seorang setiausaha Dewan Negara dan seorang setiausaha Dewan Rakyat. Jawatan ini hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Setiausaha Dewan Negara dan setiausaha Dewan Rakyat hendaklah memegang jawatan ini sehingga bersara kecuali meletakkan jawatan atau ditukarkan jawatan. Kesimpulannya, piawaian dan ketetapan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan ini bertujuan untuk memastikan setiap prosiding, mesyuarat dan keputusan dibuat dengan mengikut prosedur yang tepat. Setiap pribadi dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat memikul tanggungjawab untuk mengusul dan mempertimbangkan perkara yang bermanfaat kepada negara kita yang tercinta ini. Setiap keputusan dan pindaan yang dilakukan oleh parlimen akan memberi impak yang langsung untuk semua sektor dalam negara kita, bukan sahaja pada waktu keputusan dibuat, tetapi juga akan menjejaskan
hal yang bakal berlaku pada masa hadapan. Oleh itu, Parlimen harus dan wajib taat kepada perkara yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Parlimen yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat merupakan badan perundangan di mana rang undang-undang diusul, dibincangkan, dipindah, dan diluluskan. Bukan demikian sahaja, Parlimen juga bertanggung jawab untuk memeriksa dan menganalisis setiap dasar kerajaan yang sedia ada dan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara. Ahli Parlimen patut ingat akan janji yang mereka pernah war-warkan semasa pilihan raya dan bukan hanya mengeluarkan kata-kata tersebut sebagai alat untuk mempromosikan parti mereka. Tujuan jati Parlimen adalah untuk berjuang bagi kebajikan warga negara dan kemakmuran negara. Parlimen harus menumpuk pada isu berkaitan rakyat dan negara. Contoh yang boleh dilihat adalah semasa negara dilanda oleh pandemik COVID-19. Parlimen tergantung dan tidak bersidang dan menyebabkan masalah yang berpunca daripada pandemik COVID-19 terus berbangkit melanda negara, ekonomi negara, sosial dan kebajikan rakyat, serta keamanan negara tergugat dan masuk ke dalam status darurat. Dewan Rakyat dan Dewan Negara seharusnya bersidang untuk memikirkan cara penyelesaian atau cara untuk mengurangkan dampak negatif yang menghantam kesejahteraan negara Malaysia pada masa itu. Jadi dapat dilihat bahwa Parlimen dan seluruh mekanismenya mempunyai tujuan dan fungsinya yang sangat penting karena berkaitan rapat dengan kebajikan rakyat dan negara. Oleh itu, setiap ahli parlimen harus mempunyai kesadaran bahwa mereka dipilih bukannya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan rakyat dan khususnya negara kita, Malaysia.